Bab 1. Kemunculan tamadun awal manusia. Pengenalan zaman prasejarah merupakan zaman silam di mana manusia pada masa tersebut tidak mempunyai sistem tulisan atau sebarang catatan yang merekod segala kegiatan kehidupan mereka. Tempoh zaman prasejarah berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Walaupun zaman prasejarah tidak meninggalkan sebarang rekod tulis, tetapi kewujudan manusia pada zaman tersebut dapat diketahui melalui kajian ekologi dengan menggunakan kaedah cari gali ke atas artifak, furniture dan ekofak yang ditemui. Artifak merupakan segala barang yang digunakan oleh manusia zaman lampau seperti pinggang, mangkok, periuk, belaga, pisau, dan kapak. Furniture adalah tinggalan berupa struktur rumah atau bangunan yang berada dalam keadaan tetap dan tidak berubah. Ekofak ialah tinggalan seperti tulang, sisa makanan, tumbuhan, dan sebagainya. Zaman prasejarah dapat dibagi kepada 4 tahap utama: zaman politik, zaman mesololitik, zaman neolitik, zaman logam yang dibagi kepada zaman gansa, dan zaman besi. Pembagian zaman tersebut dibuat berdasarkan jenis atau peralatan yang digunakan seperti batu, gasa, atau besi. Ciri-ciri zaman politik dan mesololitik. Ciri-ciri zaman politik dan mesololitik. Manusia hidup secara berpindah randah nomor dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan mencari kawasan baru untuk memulakan kehidupan, mencari air sebagainya. Manusia menyara kehidupan dengan cara memungut hasil hutan, memburu binatang, atau menangkap ikan. Alatan batu yang cerita agak kasar buatannya dan lebih penting fungsi daripada nilai estetika. Mereka tinggal di tepi sungai, di dalam gua, di tepi tasik secara berkumpulan. Pakaian mereka terbuat dari kulit binatang dan daun kayu hutan. Mereka pandai membuat berbagai alatan batu yang digunakan sebagai alat pemotong senjata dan alat untuk mengikis. Satu alatan batu yang penting ialah kapak tangan yang digunakan sebagai pisau kapak gergaji. Di Malaysia, antara pertempatan awal zaman politik termasuklah di Lenggong, Kota Tampan Perak, di Kayu Sabah, dan Gua Niah Sarawak. Berpindah ranah, memungut hasil hutan, memburu binatang, dan menangkap ikan. Alatan batu kasar penting fungsi daripada nilai estetika. Hidup dalam kelompok keluarga atau sejarah berkumpulan, tinggal di tepi tasik, tepi sungai, dan di dalam gua. Ciri-ciri zaman neolitik. Manusia hidup secara menetap dalam kelompok yang besar, itu masyarakat. Mereka menyara kehidupan dengan cara bercucuk tanam, menternak binatang, dan menangkap ikan. Penciptaan alatan batu yang lebih licin mempunyai berbagai fungsi dan nilai estetika. Mereka pandai membuat tipikal daripada tanah liat untuk memasak, menyimpan makanan, dan mengisi air. Wujud pembagian tugas atau pengurusan kerja dalam kehidupan. Berupaya menghasilkan kelebihan makanan untuk keperluan harian dan mewujudkan sistem pertukaran barang yang dikenali sebagai sistem barter. Wujud sistem pertukaran barang dengan menggunakan kulit siput, gerus atau kurit. Wujud perkampungan di kawasan Pahapira dengan sungai apabila manusia membina rumah-rumah kayu di tepi sungai. Masyarakat mula mempunyai kuasa luar biasa atau unsur gaib yang dianggap perlu diberi penghormatan. Masyarakat mula mencari kuasa luar biasa atau unsur gaib yang dianggap perlu diberi penghormatan. Hidup menetap dalam kelompok besar itu masyarakat bercocok tanam, menternak binatang, dan menangkap ikan. Alatan batu berbagai fungsi dan mempunyai nilai estetika tersendiri. Wujud sistem barter, wujud perkampungan di kawasan sungai, perciptaan bahan tipikal. Ciri zaman logam. Manusia sudah pandai melebur logam. Ciri zaman logam. Manusia sudah pandai melebur logam sama ada gasa atau besi. Mereka pandai membuat perahu serta rumah daripada kayu. Berupaya meneruskan lautan yang luas dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan kuasa luar berasaskan kegiatan perdagangan maritim. Kemudian pertempatan besar dan kota-kota pertahanan. Pertempatan tersebut bergambar menjadi pusat bandar atau kota besar. Masa bandar negara.
650.000 Masehi catat Uhud bandar di Turki, negara Turki. Manusia sama logam mengumpulkan mayat yang disertai dengan bekalan kubur seperti pinggan, mangkok, makanan, pasu, dan sebagainya. Di Asia negara zaman logam muncul sekitar tahun 1000 hingga 1500 Masehi di Dongsong, Vietnam utara dengan artifak kendang gansa, pandai melambur logam, tamu membuat perahu, dan rumah pada kayu. Mewujudkan hubungan antara bangsa merintih, wujud pertempatan besar kota pertahanan, membumikan mayat dengan bekalan kubur. Apa makna tamadun? Mengikut Kamus Dewan Tamadun bermaksud kebudayaan, kemajuan, dan peradaban. Perkataan tamadun berasal daripada perkataan Arab yaitu mudud dan mandahi. Satu lagi perkataan Arab yang berkaitan dengan tamadun ialah mandana, mempunyai dua maksud, iaitu tinggi. Perkataan Arab yang berkaitan dengan tamadun ialah madana yang mempunyai dua maksud, iaitu tinggi budi bahasa dan pembangunan bandar. Satu lagi perkataan yang sinonim dengan tamadun ialah perkataan umrah yang dikenal. Satu lagi perkataan yang sinonim dengan tamadun ialah perkataan umrah yang digunakan oleh Ibn Khaldun, seorang tokoh Islam yang terkenal dalam bidang sains, kemistrikan, dan sejarah. Dalam karya beliau, Mukadimah, beliau telah menggunakan istilah umrah dan hadrah ketika membincang tentang sifat kemasyarakat dalam kalangan manusia. Kelima, umrah bermaksud tanah yang dengan sejarah tetap berkembang dan maju. Hadrah bermaksud hidup di bandar yang penuh dengan tata susilaan, kesopanan, dan moral tinggi. Perkataan dalam bahasa Inggris yang mempunyai pengertian yang sama dengan tamadunnya. Civilization yang berasal dari perkataan Greek yaitu civitas yang membawa maksud bandar atau peradaban. Setiap bangsa di dunia menyatakan yang berbeza tentang pengertian tamadun. Banyak pekerja barat melihat konsep tamadun hanya pada aspek keberadaan sebagai satu ukuran antara skop yang tidak boleh barat. Tentang konsep tamadun adalah kehidupan di bandar, seni, bina, inah, benar-benar sistem kebiasaan, sistem politik, dan ekonomi. Pandangan barat tentang konsep tamadun ini hanya menekan kepada aspek material saja, tetapi tidak mengambil kira aspek lain seperti moral, akhlak, tata susilaan, dan sebagainya. Tetapi pandangan Islam tentang konsep tamadun bukan hanya kepada pembangunan material, tetapi juga menekan aspek rohani seperti kemanusiaan, akhlak, tata susilaan, moral, dan ilmu pengetahuan. Kesembilan, Islam memberi pendekatan kepada aspek akidah, syariah, akhlak, dan ilmu pengetahuan sebagai tunjang kekuatan sebuah tamadun supaya kesejahteraan manusia dapat dikekalkan. Mana tamadun Islam? Bahasa Arab madana bermaksud tinggi budi bahasa dan perbukitan bandar. Kehidupan di bandar, pembangunan lahirnya dan rohanian. Sinoknya orang atas pertumpahan tahap ketersulian tinggi dan kebudayaan yang luhur dalam masyarakat. Barat, bahasa Greek atau dimaksud civitas atau bermaksud bandar. Kodostiones Riburio Bukana menekan kepercayaan lahir dan menurut Barat, bahasa Greek serta bermaksud bandar, menekan kecapaian lahir dan menolak usurannya. Pembangunan lahirian sebagai kayu ukur kemudian sebuah masyarakat.